Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada hari ini. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Sihat? Sihat ya? Alhamdulillah. Ni dah minggu yang keberapa kita sekolah ni? Minggu yang ketiga. Jadi kita nak imbas kembali pelajaran lepas yang awak dah belajar perjanjian Hudaibiyah, mata pelajaran sirah darjah 5. Okey. Awak dah dengar lagu tentang Hudaibiyah ni. Awak dah tahu tentang perjanjian Hudaibiyah ni, dekat mana, macam mana boleh dinamakan perjanjian Hudaibiyah ni, sebab apa, berapa jaraknya Hudaibiyah ni ke kota Mekah, peperangan ni antara siapa, orang Islam dengan musyrikin Mekah. Ke kota itu awak juga dah belajar perjanjian damai ini berlaku hari apa. Lepas tu ini merupakan perjanjian Hudaibiyah ni apa? Ini ialah titik permulaan kemenangan siapa? Orang Islam ke musyrikin Mekah? Orang Islam. Okey, jadi hari ini awak akan belajar berkenaan sebab-sebab berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Jadi macam mana boleh berlaku? Ini mesti ada sebab-sebabnya. Jadi kita akan fokuskan pada sebab berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Berlaku, ini mesti ada yang tanya, menang apa cikgu? Menang, Islam menang kerana apa? Kerana berjaya membuka kota Mekah, di mana orang Islam bersama Rasulullah SAW boleh masuk ke Mekah. Itulah dia punya cerita perjanjian Hudaibiyah ni. Okey, itu jawapan dia. Okey. Kita tengok pada sebab berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, kita tengok sebab berlakunya perjanjian Hudaibiyah yang pertama. Perjanjian Hudaibiyah yang pertama berlaku pada bulan Zulkaidah, tahun ke Hijrah 6 Hijrah. Sekarang berapa Hijrah? 1442. Jauh tak? Jauh kan? Tapi ini berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Rasulullah SAW bersama lebih kurang 1,400 orang sahabatnya telah keluar dari Madinah menuju ke Mekah. Kenapa nak keluar daripada Madinah nak ke Mekah? Untuk apa? Untuk menunaikan ibadah umrah. Tengok. Mereka daripada Madinah ke Mekah, seramai 1,400 orang sahabat telah keluar. Untuk apa? Untuk menunaikan ibadah umrah dekat Mekah. Okey, yang pertama faham ya tentang waktu. Yang kedua, kita tengok ketika dalam perjalanannya Rasulullah SAW mendapat maklumat bahawa musyrikin Mekah telah menunggu di Zituah. Di mana? Di Zituah, dengan kelengkapan senjata bagi menghalang kaum muslimin dari memasuki Mekah. Astaghfirullahalazim. Kenapa pula kan? Masa Rasulullah dalam perjalanan ni, dia dapat maklumat ni, ada orang bagi tahu bahawa orang musyrikin Mekah ni dah tunggu dah dekat Zituah. Bukan setakat tunggu, dia siap bawa senjata lagi dengan bertujuan untuk menghalang kaum muslimin dari memasuki Mekah. Tengok. Justeru itu akhirnya Rasulullah SAW berhenti di Hudaibiyah. Bila Rasulullah dapat tahu je maklumat macam tu, Rasulullah terus berhenti di Hudaibiyah. Okey, itu poin yang kedua, sebab berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Kita tengok pada poin yang ketiga, sebab berlakunya perjanjian Hudaibiyah ialah setelah menerima dua orang utusan musyrikin Mekah, Rasulullah SAW pun menghantar Saidina Osman bin Affan. Sahabat Rasulullah siapa nama? Saidina Osman bin Affan, bagi mengadakan perbincangan dan menyatakan tujuan sebenar kedatangan orang muslimin. Jadi Rasulullah pun menerima dua orang utusan musyrikin Mekah. Bila dapat utusan dua orang musyrikin Mekah ni, Rasulullah terus segera meminta sahabatnya iaitu Saidina Osman untuk mengadakan perbincangan, memberitahu kepada musyrikin Mekah bahawa tujuan sebenar orang Islam datang ni bukannya untuk berperang, tapi untuk menunaikan umrah. Jadi Saidina Osman pun telah dihantar kepada musyrikin Mekah untuk membuat perbincangan. Baiklah, setakat ini faham
Faham ya? InsyaAllah. Seterusnya, sebab berlakunya perjanjian Hudaibiyah yang keempat ialah musyrikin Mekah telah menyebarkan berita bahawa Saidina Osman bin Affan telah dibunuh bagi menakut-nakutkan orang Islam. Awak tengok tak caranya musyrikin Mekah ini nak menakutkan orang Islam dengan cara apa? Disebarkan berita bahawa Saidina Osman bin Affan ni telah dibunuh. Bila orang Islam dengar je Saidina Osman dibunuh, apa perasaan orang Islam? Awak sendirilah dengar ada kes yang terdekat daripada rumah-rumah awak tu ke saudara mara awak kes dibunuh. Takut tak nak keluar rumah? Takut kan? Ini lagi lah. Orang Islam ni nak pergi menunaikan umrah. Bila dengar je Saidina Osman ni dibunuh, mereka rasa takut. Jadi, sebagai langkah yang cepat, Rasulullah telah memberi tindak balas. Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah memeterai janji taat setia. Memeterai janji taat setia maksudnya telah melakukan satu perjanjian taat setia yang dinamakan Bai'ah Ridwan. Nama dia apa? Bai'ah Ridwan. Untuk memerangi musyrikin Mekah bagi menuntut bela di atas kematian Saidina Osman bin Affan. Jadi Rasulullah SAW bertindak dengan musyrikin Mekah untuk apa? Untuk memerangi musyrikin Mekah bagi menuntut bela di atas kematian Saidina Osman bin Affan. Tindakan Rasulullah SAW ya. Seterusnya, sebab perjanjian Hudaibiyah yang kelima ialah musyrikin Mekah ni dia dah sebarkan kan. Lepas tu bila Rasulullah ni dah buat Bai'ah Ridwan ni nak perang musyrikin Mekah ni, musyrikin Mekah berasa takut. Takutlah kan. Lalu dia membebaskan buat Bai'ah Ridwan ni nak perang musyrikin Mekah ni, musyrikin Mekah berasa takut. Takutlah kan. Lalu dia membebaskan bin Amru sebagai wakil bagi musyrikin Mekah untuk memeterai perjanjian damai yang dinamakan Sulhu di Hudaibiyah. Tengok. Dia dah buat berita palsu kan. Dia cakap dia bunuh Saidina Osman. Jadi Rasulullah pun bertindak lah kan. Membuat Bai'ah Ridwan. Jadi musyrikin Mekah ni takut. Bila takut ni, dia bebaskan Saidina Osman bin Affan dan diutuskan daripada kalangan musyrikin Mekah yang bernama Suhail bin Amru sebagai wakil mereka untuk memeterai perjanjian yang dinamakan Sulhu di Hudaibiyah. Seterusnya, kita tengok isi perjanjian Hudaibiyah. Apakah isi perjanjian Hudaibiyah yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW? Yang pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi, selama 10 tahun tidak boleh ada berlakunya peperangan. Gencatan senjata. Yang kedua, orang Islam mestilah dibenarkan memasuki Mekah pada tahun berikutnya dan tinggal di Mekah selama 3 hari sahaja dengan hanya membawa pedang yang bersarung yang biasanya dibawa di dalam perjalanan. Jadi, orang Islam ini dibenarkan memasuki Mekah pada tahun berikutnya dan boleh tinggal di Mekah selama 3 hari sahaja tetapi dengan hanya membawa pedang yang bersarung saja. Jadi, dia bawa pedang yang ada sarung lah, bersarung. Bukan untuk berperang kan. Jadi, mestilah bawa pedang yang bersarung yang biasanya dibawa di dalam perjalanan. Yang ketiga, orang Quraisy yang lari ke pihak Islam tanpa kebenaran keluarganya hendaklah dikembalikan semula kepada keluarganya. Faham tak? Maksudnya, orang musyrikin Mekah ni, siapa yang daripada musyrikin Mekah tu, dia lari kepada Islam tanpa kebenaran keluarganya yang musyrikin Mekah tu, orang Islam hendaklah pulangkan kembali mereka kepada keluarganya. Yelah, dia orang lari daripada musyrikin Mekah kepada Islam kan. Jadi masuk Islam ni, kita ni nak tunjukkan bahawa Islam ni bukan suka memaksa. Kalau dia datang, pulanglah. Kalau dia datang dengan cara yang baik, pulangkan mereka dengan cara yang baik. Jadi Islam ni tak nak berperang. Jadi tak nak berlakunya pergaduhan. Jadi orang Islam buatlah macam tu. Yang keempat, orang Islam pula yang lari daripada Islam kepada musyrikin Mekah tak perlu kembalikan mereka kepada keluarganya. Faham tak? Maksudnya, orang Islam yang lari daripada Islam dan dia pergi kepada musyrikin Mekah,
Mereka semua orang Islam yang lari kepada musyrikin Mekah tu tak payah pulangkan mereka kepada keluarga dia balik yang Islam. Tak payah pulangkan. Sebab apa? Dia lah dah lari daripada Islam kan, pergi ke musyrikin Mekah. Jadi tak payah pulangkan. Tapi terbalik pula macam musyrikin Mekah. Kalau musyrikin Mekah yang lari kepada orang Islam tanpa kebenaran keluarganya, orang Islam boleh pulangkan semula mereka kepada keluarganya. Okey. Nombor 5, orang Islam dan kaum Quraisy dibenarkan bekerjasama pada perkara yang membawa kebaikan. Jadi Rasulullah minta orang Islam dan orang musyrikin Mekah boleh memberikan kerjasama yang baik yang di mana ianya membawa ke arah kebaikan. Selagi mana ianya membawa ke arah kebaikan, selagi itu Islam akan ikut. Jadi tak ada benda yang jahat, buat apa kita nak lawan? Kalau benda baik, kita ikut. Bagi mengelakkan berlakunya pergaduhan, peperangan, persengketaan. Okey? Last kali isi perjanjian pergaduhan. Rasulullah minta seluruh orang Arab, bangsa Arab ni bebas. Sebelum ni diorang ni macam pilih bulu, hanya kawan dengan sekelompok itu saja. Tapi Perjanjian Hudaibiyah ini Rasulullah minta supaya orang Arab ni bebas untuk berkomunikasi ataupun berjualan, berhubungan baik dengan orang Islam dan juga kaum musyrikin Mekah. Jadi itu sahaja. Hari ini awak belajar sebab berlakunya Perjanjian Hudaibiyah dan isi kandungan dalam Perjanjian Hudaibiyah. Jadi Ustazah minta semoga anak-anak murid Ustazah faham apa yang Ustazah ajar. Sekiranya tidak faham, bolehlah WhatsApp Ustazah. InsyaAllah Ustazah akan jelaskan lebih lanjut. Ustazah rasa sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Di waktu yang sama, insyaAllah pembelajaran kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.